Selalunya student tanya untuk bab force and motion 1, formula mana yang diberi dan formula mana yang perlu diingat. Okey. So bab ni ada 8 subtopik. Okey, dia bermula dengan asas untuk gerakan yang perlu kita fahami, iaitu distance, displacement, jarak sesaran, apakah perbezaannya. Bila jarak bahagi masa, distance over time, kita dapat speed. Okay, bila displacement over time, kita dapat velocity. Sesaran bahagi masa adalah halaju. Tapi kalau jarak bahagi masa, dia adalah laju. Okay. Kemudian kita belajar pula tentang pecutan. So di sini ada 4 persamaan. Dan kalau kita perasan, 4 persamaan tu perlu ataupun melibatkan 5 kuantiti fizik. Okay, apa 5 kuantiti fizik yang terlibat? Apakah 5 kuantiti fizik yang terlibat? Okey. Kalau tengok betul-betul, dia melibatkan S, A, T, U dan V. Okey, unit untuk displacement meter, acceleration ms negative 2, T masa in second, U dan V adalah velocity, laju awal dan laju akhir, ms negative 1. So bila kita jumpa soalan melibatkan force and motion 1, kita kena fahami 5 kuantiti fizik ni terlibat bila nak cerita pasal pergerakan. Okay. So formula ni perlu hafal tak? Yang 4 ni jangan risau. Semua diberi di dalam senarai. 1, 2, 3, 4. So semua ini adalah daripada 2.1. Okay, subtopik 2.1. Subtopik 2.2 tak ada formula sebab subtopik 2.2 adalah melibatkan this one, motion graph, graf gerakan. So yang ni korang kena study lebih sikit sebab ini lebih kepada pemahaman macam mana kita nak menentukan kecerunan dan juga luas bawah graf. Kalau kita ada graf sesaran masa, displacement time, kita hanya boleh mengira kecerunan, the gradient of the graph, which shows the velocity, halaju. Okay, kalau kita ada graf halaju masa, gradient of the graph, kita boleh dapat acceleration, pecutan. Dan luas bawah graf ini adalah berapa jauh dia bergerak, distance atau displacement. Okay, so yang ni kena study lebih sikit lah. Boleh tonton video-video yang cikgu terangkan berkaitan dengan motion graph. Right. Subtopik ketiga adalah free fall. Free fall adalah bila objek bergerak ke bawah atau ke atas. Dia melibatkan pergerakan objek dalam part CY. Ketiga-tiga formula ni tak ada. Macam mana kita nak dapatkan 3 formula ni? So, kita pergi balik kepada senarai formula tadi. Apa yang kita boleh buat adalah ubah formula 1, 2, 3, 4 tu untuk subtopik 2.3. Dia melibatkan pergerakan bawah ke atas. Korang gantikan A dengan pecutan graviti G. Maksudnya pecutan ganti dengan pecutan graviti, gravitational acceleration. So formula pertama boleh diguna, kita akan dapat V U plus A ganti G, GT. Okay, formula kedua tak boleh guna sebab tak ada A, tak ada pecutan dalam formula kedua. So formula kedua tak boleh pakai untuk pergerakan atas dan bawah. Okay, formula ketiga S sama dengan UT plus half GT square. Dan formula yang keempat pula V square U square tambah 2 GS. Itu kalau pergerakan atas dan bawah. Korang boleh apply kepada formula 1, 3 dan 4. Gantikan A kepada G. Alright. Subtopik keempat yang kita belajar adalah inertia. So inertia dia nak memperkenalkan satu lagi kuantiti fizik. Tadi cikgu terang korang pergerakan kita ada 5. S, A, T, U, V. Sekarang, lepas kita belajar inertia, kita kena consider satu lagi, mass of the object. So, motion of the object also depend on the mass of object. Bergantung juga dengan jisim objek tersebut. Lepas kita belajar tentang jisim, sini tak ada formula. Okay, dan barulah kita belajar, dalam inertia tadi ada Newton first law, hukum Newton pertama. Okay, kemudian kita ada subtopik yang seterusnya, 2.5 momentum dan 2.6 adalah force. Okay, kedua-dua ni melibatkan mass, jisim. So jisim tu korang tak perlu risau sebab jisim tak pernah kosong. Semua objek ada jisim. Even kalau kita ambil
sekecil-kecil subatom, elektron pun ada jisim. So jisim ni tidak akan kosong. So nilai momentum, nilai force banyak bergantung kepada velocity dan acceleration. So apa yang kita perlu faham, velocity ni positif kalau objek bergerak ke hadapan atau ke kanan, dan kena letak negatif sekiranya objek bergerak ke kiri atau ke belakang. Acceleration, positif negatif bukan arah kiri dan kanan. Untuk acceleration, positif dan negatif menunjukkan sama ada kalau negatif seperti gambar ni bergerak A ke B, arahnya masih ke kanan. Tapi kenapa acceleration negatif? Sebab dia decelerate, makin perlahan. Bukannya kiri kanan. Negatif untuk acceleration adalah makin perlahan, decelerate. Okay. Positive acceleration maksudnya accelerate, makin laju. Okay, bila kita tengok hal laju dia 15 turun ke 5, maksudnya makin perlahan. 5 naik ke 15, makin laju, accelerate. Satu lagi, decelerate. Okay, so dua formula ni korang tak perlu risau, FMA dan juga momentum MV. Ini ada dalam senarai. Cikgu tunjukkan semula. Ini ada dalam senarai nombor 5 dan juga 6. Habis formula guys tu. Belum lagi. So kalau kita tengok pula yang berikutnya, topik yang berikutnya selepas force adalah impulsive force dan juga impulse. Okay, yang ini tidak ada dalam senarai. Antara topik yang popular untuk ditanya tapi tak ada formula tu dalam senarai. Dan seterusnya adalah impulse. Okay, impulse ada dua. Sama ada daya darab dengan masa ataupun MV minus MU, perubahan momentum, change of momentum. So unit impulse ada dua, sama ada korang nak guna unit momentum pun betul ataupun unit Newton second. Tapi impulsive force dia adalah force, unit untuk force kekal sebagai Newton. Okay, mana lagi yang tak ada selain daripada dua ni? Okay, yang tak ada yang berikutnya adalah berkaitan dengan momentum, principle conservation of momentum, ketiga-tiga formula untuk pelanggaran kenyal, elastic collision, inelastic collision, pelanggaran tak kenyal, dan explosion dia tak bagi. Tapi jangan lupa, ini melibatkan hal laju, so kena tengok kepada arah. Dalam formula ni, kenapa cikgu buat tambah? Sebab pergerakannya adalah ke kanan. Sekiranya objek kedua ni ke kiri, dan selepas berlanggar, objek pertama ni ke kiri selepas berlanggar, okay, berlanggar, patah balik. So formula ni perlu diubah kepada minus, dan sini kita letak minus. Kenapa negatif? Sebab hal laju ada direction. Begitu juga bila korang nak buat momentum, impulsive force dan juga force, ingat hal laju ada kat sini, hal laju. So make sure letak nilai negatif sekiranya objek bergerak ke arah belakang atau ke kiri. Okay, jadi dalam senarai formula, formula lain yang perlu kita tambah di sini adalah impulsive force dan juga impulse, dan kesemua prinsip keabadian momentum punya formula M1U1 plus M2U2 sama dengan M1V1 plus M2V2. Okay, kalau pelanggaran tidak kenyal, M1U1 plus M2U2 sama dengan M1 plus M2V. Dan kalau explosion tadi, M1V1 sama dengan M2V2. Okay, so itulah dia formula untuk bab force and motion 1. Okay, jumpa lagi video akan datang. Bye-bye.